ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kehidupan, nyawa masih ada, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan. Allah bagi nyawa, Allah bagi iman, Allah bagi ihsan, dan kita mencari keikhlasan pada amal-amal dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala berpeluang kita lagi untuk menyambung semula pengajian kita. Dan hari ini tuan-tuan, kita bersiaran live bersama dengan Masjid Ar-Raudhah di Puncak Perdana Shah Alam, Selangor. Kita bersiaran sama dengan mereka di sana, dan mereka ikuti live ini dengan di masjid mereka pagi ni. Saya ke sana setiap bulan dengan sahabat-sahabat di sana. Masjid Ar-Raudhah ni adalah masjid yang baru dibina siap lebih kurang setahun. Diberi nama Ar-Raudhah di Puncak Perdana dekat dengan UiTM baru, jalan ke Puncak Alam, Selangor, Shah Alam. Hari ini kita sama dengan mereka bersama siaran bersama dengan Masjid Al-Jalalul Kamal Pajak Song Perabatan. Mudah-mudahan program kita ni lebih mengeratkan dua masjid. Kalau kita di sini, alhamdulillah, Masjid Al-Jalal ni termasuk dalam masjid-masjid yang agak baik urusan dia dan agak popular di Pulau Pinang. Masjid Ar-Raudhah juga termasuk masjid yang terbaik, antara terbaik di Selangor, khususnya Shah Alam, dengan pengurusan-pengurusan yang baik. Dan mudah-mudahan ke depan nanti, jika tak ada arah melintang apa-apa, kita mungkin bersama dengan mereka untuk program-program yang lain juga, insya-Allah. Baik tuan-tuan, mumpung hari ini saya nak kena baca dua bahagi. Kita bahagi dua bahagian untuk tuan-tuan kita di sini, kitab kita Penawar Bagi Hati. Dan di Puncak Perdana dia minta kita untuk bacakan tauhid. Dan saya pun tengok-tengoklah apa yang patut untuk kita bincang bersama-sama. Jadi saya pun buka lah dengan mereka ni tauhid asas pada kitab lama, kitab tauhid lama. Tajuk kitab tu ialah Kifayah Su'al Masailul Muhtadi li Ikhwanil Mubtadi. Antara kitab ringkas, antara kitab yang membincangkan tentang soal jawab tentang tauhid dan agama. Kita mulakan dululah kita beri peluang sama sahabat kita dulu di Puncak Perdana Shah Alam untuk sama-sama kita pagi ni. Yang pertama saya nak bacakan untuk tuan-tuan juga atas siaran bersama kita ni tentang tauhid, tentang asas-asas tauhid ini. Kita nak batah balik pada asas-asas, nak batah balik pada perdu-perdunya. Ni saya cakap ni kena cakap Pulau Pinang lah, walaupun orang Selangor ni tak tahu faham tak faham cakap Pulau Pinang ni, tapi mudah-mudahan boleh faham lah insya-Allah nanti kawan-kawan di sana. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan, dalam bab tauhid ni, soalan yang pertama untuk sama-sama kita mendalami asas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Soalan pertama,
jika ditanya orang, qala muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini, kitab tauhid lama nama ni kitab ni soalan balik, Masailul Muhtadi li Ikhwanil Mubtadi, soalan-soalan permulaan bagi orang-orang yang mula, bagi sahabat-sahabat yang mula nak mengaji. Masailul Muhtadi, soalan-soalan penunjuk li Ikhwanil Mubtadi, bagi sahabat-sahabat yang baru nak mula kenal agama. Soalan pertama dia, kitab ni kata dia buat soal jawab. Ringkas saya kitab ni. Soalan pertama dia kata, jika ditanya orang apa erti awwaluddin, saya baca bab tu ke depa lah, depa minta kita bincang pasal tauhid Allah Taala. Saya kata bincang tauhid Allah Taala ni panjang lagi huraian dia, dan saya kelaskan pengajian saya dengan depa ni pada masalah sifat mustahil Allah. Mari nak masuk kita pelan-pelan, dan saya dengan duk siapkan risalah tu. Tajuk kitab yang saya nak baca ke depa ialah At-Tahlil fi Sifatil Mustahil, huraian pada cerita pasal sifat mustahil Allah. Kitab tu kita susun buat, tapi masih dalam proses. Jadi saya mulakan dululah kitab ni dengan huraian yang awal untuk mereka. Soalan pertama kita, tuan-tuan, ialah bila orang tanya kita apa erti awwaluddin, apa erti awal-awal agama. Maknanya apa dia? Orang tanya kita awal agama ni apa dia? Nak kena buat apa? Awal-awal agama ni apa benda yang nak cari, nak faham, nak tahu? Yang ni awwaluddin. Maka jawab ulama tauhid, awwaluddin ma'rifatullah. Itu jawapan dia kan. Maka jawab dia, awal-awal agama tu kau belajar mengenal Allah. Ini awal agama. Mana orang-orang yang beragama, orang yang kata agama Islam ni, dia kena faham, dia kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Tuhan yang sempurna. Dia habaq gitu je nak, Tuhan yang sempurna pada nama, sifat, perbuatan dan segala-galanya. Jadi jom kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana asas agama awwaluddin ma'rifatullah. Maka dikatakan orang beragama ini ialah orang yang kenal Allah. Kan? Kalau tak kenal Allah Ta'ala, maka dia tak panggil orang agama. Rijaluddin ialah orang yang ajak orang pada agama. Dia bukan ajak pada manusia, tak. Dia ajak orang pada agama Allah. Maka asas pertama agama Allah ialah kenal, ma'rifah. Ma'rifah maknanya kenal. Maka disebut dalam kitab tauhid yang lain. Contohnya kitab Matan Jawrah, Syarah Matan Jawrah Tauhid. Dia kata dalam bab mengenal Allah, bab ma'rifat Allah, matan dia kata guna, matan dia kata unzur ila nafsik. Nak kenal Allah Ta'ala, unzur ila nafsika. Nak ma'rifat Allah pertama sekali, tengok pada dirimu. Tengok kat diri kamu. Kamu ada kehendak, Allah juga berkehendak. Kamu ada mata, Allah juga ada mata. Cuma mata Allah tak sama dengan kita, sebab dia Tuhan, kita makhluk. Kan? Jika kita ada dengar pendengaran, Allah juga ada pendengaran. Pendengaran Allah tak sama pendengaran kita, sebab pendengaran kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang ada pada kita, semua itu terjadi atau pemberian Allah. Saya patah balik tuan, sahabat, patah balik. Asas kepada tauhid Allah ialah pertama pada mengetahui akan mukhalafah.
pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Ini asas tauhid. Mula-mula nak kena tauhid siapa Tuhan, rububiyah, uluhiyah, duduk tahu ni. Siapa Allah? Anak abang siapa Allah? Pertama, abang bagi tahu Allah itu mukhalafah, tak sama ia dengan makhluk. Ni kunci dia. Bila kata tak sama ni, tak usah buat bagi sama lah. Bila Allah kata Allah ala arsy istawa, Allah di atas istawa, berada di atas aras kursi, atas aras Allah Ta'ala bersemayam ia, contohnya bahasa kitab kita gitu. Maka asas apapun Allah Ta'ala mukhalafah. Bila mukhalafah, kalau bubuh makna duduk pun, kalau kita letak mana Allah duduk tak sama duduk kita lah. Pinjam kata duduk, pada Allah tak duduk, sebab duduk tu makhluk. Jadi asas dia pada mukhalafah. Faham yang tu? Tauhid yang pertama faham dia ialah Allah itu bersalahan, tak sama dengan makhluk. Maka dengar Allah tak sama dengan makhluk, tengok Allah tak sama tengok makhluk, duduk Allah tak sama duduk makhluk, kehendak Allah tak sama kehendak makhluk, tak sama. Kerana Allah itu mukhalafah. Ni kunci dah, pegang dalam tu. Bila pegang dalam tu, main kat mana boleh buka lah kan. Pegang kunci ni boleh buka kan, boleh buka kan. Satu kunci ni kadang tambah master key dia pula kan. Jom pegang master key besar kita dengan Allah ialah Allah itu mukhalafah. Pegang dalam tu. Bila faham dia tu Allah mukhalafah, maka tak timbullah masalah. Masalah apa? Masalah bincang Allah duduk Allah macam mencenim bagian dilembagakan pula Allah, rupa duduk Allah. Tak mungkinlah macam tu, pasal Allah tu mukhalafah. Bila faham mukhalafah, tak berkelahi dah lah. Ni sebab tak faham mukhalafah, duk ta'rif juga, duk tafsir juga, duduk tu macam mana, lingkup habis lagu tu. Duk tafsir juga Allah duduk macam ni, duduk macam ni. Baik, faham daripada mukhalafah. Itu pada Allah. Asas kita nak faham Allah Ta'ala bagaimana, ulang balik, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafah ini bersalahan Allah itu bagi makhluknya. Mana makhluk tak sama Allah, Allah tak sama makhluk. Faham tu. Yang kedua, maknanya kunci sifat Tuhan Allah ialah makhluk. Yang kedua, nak faham Allah Ta'ala ni siapa dia, nak tahu siapa Allah tu, makhluk nak kena ambil tahu lah. Dalam tasbih subhanallah, nak faham ada Allah situ, ada sifat Allah situ. Subhanallah, 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 ada Allah situ. Apa Allah tu? Subhana, maha sucinya. Mia kata maha suci, tuan-tuan. Allah suci daripada apa? Bila kata Allah maha suci, suci daripada apa? Apa kotornya? Wa hasyadillah, Allah tak ada kotor kan? Tak ada langsung kata suci itu bab kotor, tak ada langsung lah macam tu. Tapi kata kotor tak betul lah kan? Suci Allah Ta'ala ni makna sempurnanya dia. Suci maknanya maha sempurna, maha bersih daripada apa? Daripada apa yang manusia fikir. Bersih Allah, suci Allah daripada apa yang manusia cuba sifatkan, anggapkan, fikirkan. Allah mukhalafah yang tu. Patah balik mukhalafah tu. Patah balik mukhalafah. Baik, maka bila fikir lagu tu benar, tak boleh fikir sebab Allah tu mukhalafah. Jangan fikir. Jangan fikir dia duduk, jangan fikir dia berdiri, jangan fikir dia dengar macam mana, melihat macam mana. Jangan fikir, pasal dia mukhalafah. Ya.
Jadi bila mana Allah tu mukhalafat lebih biqi', maka bersih ia daripada apa yang difikirkan. Dalam tauhid yang agak tinggi, tauhid tasawuf yang tinggi, apa dia kata dalam matan dia, ma khatara fi balika wallahu khilafu zalika, apa yang cuba digambarkan oleh otak engkau wahai manusia, sesungguhnya Allah tak pernah sama dengan apa yang cuba kau fikirkan. Mukhalafah kan? Maka manusia tak usah tasawur lah Allah begitu karena kunci dia tak sama. Tak sama tuan, kita pun tak sama nak. Sama-sama makhluk pun tak sama. Saya dengan meja sama tuan. Tuan-tuan dengan handset sama nak. Sama-sama makhluk pun tak sama. Nah, kita dengan motor sama? Tak sama. Kita dengan pokok kayu sama? Tak sama. Sama-sama makhluk pun tak sama. Macam mana kita nak kata kita dengan Allah boleh samakan Allah dengan makhluk, makhluk sama dengan Allah? Tak sama. Kalau gitu Kristian tak samalah, sebab mereka mencuba menjadikan Allah makhluk, Jesus makhluk, Jesus makhluk, tiba jadi Allah. Tak betul kan? Maka asas kita ialah Allah ini mukhalafah. Kunci tauhid Allah, ulang balik, banyak kali saya ulang balik, kunci tauhid Allah tu mukhalafah. Maka apa yang cuba disifatkan oleh Allah Ta'ala, oleh manusia pada Allah, tak sama. Sebab itu kita kata pada lepas sembahyang, kunci balik ayat ni tuan-tuan, sebagai nak faham kata kunci mukhalafah Allah ni, kita kata pada Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maksud apa tuan-tuan? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci-Mu ya Allah, izzah yang maha agung mulia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, daripada apa yang makhluk-Mu sifatkan. Memang Allah ada sifat. Apa sifat dia? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tuan-tuan ni penuh ni dalam masjid, tuan-tuan ni masjid kita penuh 99. Ya, mula tahun tu Ar-Rahmanur Rahim, kursi sampai last sekali Ar-Rashid As-Sabur. Kan? Sifat-sifat Allah. Sifat Allah bagi dua, satu sifat wajib, satu sifat zat, satu sifat. Kan? Sifat zat ialah wujud qidam baqa. Sifat zat ialah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, sampai ke Ar-Rashid As-Sabur. Jadi tuan-tuan, Allah SWT, sifat-sifat Allah tu menunjukkan bahawa dia itu zat yang sempurna, taqdis, subhanah. Maka kita pun kalau mailah gambaran Allah ni mencenu, pertama mukhalafah. Pertama kita kata Allah tu mukhalafah. Jom kenal Allah pada mukhalafahnya. Awal agama, nak faham agama apa dia? Allah itu kenal Allah dengan pertama, Allah itu mukhalafatuhu. Dia itu Allah Ta'ala itu bersalahan dia dengan makhluknya tak sama. Maksud Allah ni sebab dia tak sama. Kita pun kata subhanallah, 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 subhanallah. Makna apa? Maknanya kita mentakdiskan Allah. Maksud antaranya, Allah, engkau tak sama dengan kami ya Allah, kerana engkau Tuhan, kami makhluk. Ya. Maka terkeluarlah, ternafilah gambaran bahawa Allah tu makhluk. Bila kata subhana itu bermaksud Allah tu mukhalafah. Ini asas pertama. Tak boleh gambarkan Allah ni dengan lembaga dan rupa, sebab Allah bukan makhluk. Kalau makhluk ada rupa, ada bentuk, ada panjang, ada pendek, ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada putih. Itu makhluk. Bila Allah ni, dia bila bukan makhluk, dia tak pernah sama dengan makhluknya. Jadi kunci apa? Kuncinya pegang mukhalafah Allah, kenal Allah itu. Yang kedua, kunci tauhid yang kedua ialah pada kehambaan. Baik,
yang menjadikan Allah ini Tuhan makhluk. Allah itu memang Tuhan, tapi bila dia nak bagi tahu kata dia Tuhan, dia buat makhluknya ini supaya makhluk dia tahu bahawa dia Tuhan. Orang kahwin nak anak pasal apa? Pasal nak abang kata saya ayah, kan? Nah, saya ayahmu. Maka sebab tu dikata kita dapat anak, kita kata anakku. Pasal apa? Pasal anak ni ayah hang tau. Nah, wahai anak ni ayah, hang anak ni ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tauhid, bila dia nak habaq kata dia Tuhan kepada makhluk, dia buat makhluk. Sebab dia nak bagi tahu dia Tuhan yang paling agung. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, saya tertarik dengan kata daripada Syekhuna Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah subhanahu wa ta'ala, guru yang mendidik Syekh Yusuf Hasani hafizahullah, jalan Allah Ta'ala. Dia ada kitab dia, Tauhid Haqa'iq al-Tasawuf. Satu-satunya kitab dia yang membincang tasawuf tauhid dan tasawuf fiqh dan tasawuf. Kitab satu ya. Bila syarah dia, tuan-tuan, dia bersyarah, Syekh Yusuf beritahu saya, Syekh ada Isa syarah perkataan insan, makhluk ni. Makhluk ni ada nama apa, tuan? Ulang balik. Makhluk ni ada diberi nama An-Nas. Ada Allah sebut Al-Bashar. Ada Allah sebut ya bna Adam, anak Adam. Kita ada 45 nama dah kita. Anak Adam, Bashar, An-Nas, insan. Itu kata besar tu, kata besar. Jadi Syekh ni dia faham kita satu perkataan, yakni al-insan. Mungkin saya bahas tinggi sikit pagi ni, tak apa nak. Baik. Tahun baru ni kan bahas tinggi sikit lah kadang-kadang. Insan itu alif lam nun sin alif nun, in al-insanu. Ataupun insan alif nun si alif nun, insan, INSAN, insan. Insan, ada ulama terjemah insan itu daripada nisyan. Apa nisyan? Insan itu daripada nisyan. Apa nisyan? Nisyan mana? Pelupa. Mana asas manusia ni lupa. Betul tak, tuan? Betul tak ni? Betul. Lupa, tuan. Lupa ni kerap lupa. No? Bila mai tang mayang kadang terlupa, ku apa. Bila mai tang zakat terlupa kadang-kadang. Yang cukup ingat duit. Duit dia cukup ingat, tuan. Duit dia cukup ingat lah. Sakit tua-tua pun tanya semayang, lupa semayang tua-tua ni. Mak duit dah? Duit dah. Tang duit dia cakap. Mentang lain dia lambat sikit. Insan lupa. Lupa janji, lupa kata, lupa habis. Maka insan itu datang daripada nisyan. Tapi Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah memberi makna lain. Insan itu maknanya daripada al-uns. Apa uns? Uns yang mana cinta, kekasih, jinak dengan Allah. Mana jadilah makna insan itu kekasih Allah. Yang ni lebih tuan-tuan, lebih sedap kalau kita nak bahas. Maknanya insan itu hamba yang Allah cukup kasih berbanding dengan makhluk-makhluknya yang lain. Pokok dia kasih juga, tapi kasihnya lebih tertumpah pada manusia yang dipanggil insan. Kerana insan itu al-uns. Al-uns mana jinak, al-uns mana cinta, kasih. Maka jadilah kita ni, tuan-tuan, hamba yang Allah cukup kasih. Betul tak, tuan? Allah kasih kita. Tengok sakai. Betul tak? Betul tak Allah kasih kita? Betul tak? Dan mengaku tak kita ni kekasih Allah? Mengaku tak? Tapi pasal apa buat jadi musuhnya? Allah buat kita kekasih dia, pasal apa jadi musuh? Pasal apa?
Baik, bila al-uns itu makna kekasih Allah, orang makhluk yang Allah sayang. Tuan-tuan, puan-puan muslim, tadi solat subuh kita minta. Ada masa saya nak huraikan bab ni juga, tuan-tuan. Dalam doa yang ketiga pada qunut subuh, tuan-tuan minta apa, tuan-tuan? Minta apa? Yang qunut ketiga, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Nombor 3 ni apa dia? Tawalla wa tawallana fi man tawallait. Makna apa? Tawalla, wali. Apa dia wali? Apa dia masuk wali, tuan-tuan? Wa tawallana, ya Allah jadikan kami walimu seperti mana jadi wali-walimu yang lain. Allahu Akbar. Nah, sebab tu ulang balik, tuan, kata Imam Ghazali, tolong fahamkan apa yang kamu sebut dalam solat. Tafahum fiha. Kena faham apa kamu sebut dalam solat, jangan mengikut dannya. Saya hurai baru ni juga, tuan. Mengaji tauhid pertama bab iman. Iman pertama, iman tanpa dalil, dipanggil taklid. Iman pertama ni iman apa? Iman taklid, tak ada dalil, ikut rodong. Iman kedua, iman dipanggil iman taklid juga, tapi taklid berdalil. Bila taklid ada dalil, dipanggil ilmu yaqin. Subhanallah. Pasal ada dalil, maka mengaji kena ada dalil, catat dalil, faham dalil, baru didapat ilmu yakin. Kalau tidak, masih tertakluk di bawah taklid buta. Allah. Nah, sebab itu kita belajar ada dalil. Kena buka dalil Quran, hadis dan sebagainya. Baik, maka dalil kita yang pertama ialah ins. Uns. Uns mana apa? Uns maknanya jinak, memanja-manja dengan Allah. Tidakkah bermanja tu kekasih? Ini ditafsirkan oleh wali Allah Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Pinjam kata-kata dia lah. Baik. Wa tawallana fi man tawallait. Wa tawallana, ya Allah tolong kami jadi walimu, bantu kami. Maknanya bantu dah. Walina, bantu kami ya Allah, tolong kami. Tolong kami ya Allah seperti mana orang-orang yang telah kau tolong. Bantu kami seperti orang yang telah kau bantu. Bantu apa? Macam-macam Allah bantu. Bantu bagi nampak jalan agama, bantu jadi Islam yang terbaik, bantu faham dia. Bantu kami ya Allah. Wa tawallana fi man tawallai. Tawalla tu mana wali. Wali ni bukan, tuan-tuan, wali ni bukan kena maknanya terbang atau udara, jalan laut, jalan layak, bukan. Kan? Itu specialnya kes. Kalau ada wali terbang pun special lah kot. Syekh Abdul Qadir Isa kata apa? Kalau wali tu terbang, burung wali lah. Kalau burung, kalau wali tu boleh terbang, burung tu wali. Kalau tak boleh selam layak lama-lama, tak timbul-timbul, itu wali, kan lagi wali gitu. Jangan faham wali hak selam layak tak timbul-timbul. Kan? Boleh hidup lah layak, boleh hidup atas udara, tak makan tahun-tahun wali. Itu wali yang salah tafsir pada hakikatnya. Kita nampak wali ni hebat dah. Wali ni ialah orang dekat dengan Allah. Wali ni apa dia, tuan? Orang yang paling dahsyat, kata Syekh Abdul Qadir Isa, wali ni sebenarnya orang yang bersifat dengan sifat Allah. Tu wali. Jangan faham wali itu sebenarnya. Wali ni ialah wali yang berada sifat dia, sifat Allah. Dia Rahman, dia Rahim, dia apa lagi? Dia Sabur. Jadi kalau kata yang saya sebut tuan-tuan, pagi-pagi tak ada apa, sebut nama Allah Asmaul Husna. Saya masa di Syria, alhamdulillah saya sebut balik. Pagi-pagi ni habis main subuh, duduk dengan para syekh, bincang-bincang pasal kitab, baca talaqi dan sebagainya. Habis sarapan. Masa sarapan pukul 8 lebih kurang, tuan-tuan, lebih kurang 8, di sebelah masjid ni ada tadika Islam. Mereka punya lah.
Ada taski kot. Pagi-pagi himpun budak-budak Asmaul Husna dah tuan, budak-budak ni, budak pasti tariqah ni. Pasal apa? Serapkan masuk sifat Allah dalam hati. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi, sampai habis. Baca nyanyi ni apa? Pasal apa? Serapkan sifat Tuhan agar kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimul kitab wa ma kuntum tadrusun. Surah Ali Imran. Kunu rabbaniyin, jadi kamu sifat Tuhan. Tu kasih Allah. Kasih Allah ni bukan tuan makan hak lain. Ada orang tanya Syekh Abdul Qadir pula, dia kata Syekh, dia tu wali Syekh, pasal apa? Makan kaca, makan batu, makan besi. Dia kata kalau tu aku wali juga. Dia kata wali apa? Aku makan pisang, makan buah. Dia makan benda pelik tu bukan wali. Aku wali ni makan benda yang halal, itu wali. Kan? Makan pelik-pelik tu bukan wali, itu mengarut punya. Jadi jangan faham wali Allah ni pelik lagu mana tuan. Faham yang sebenarnya wali Allah ni adalah pelik dia kerana dia telah memakai dan mengambil sifat Tuhan, sampai dia mengambil sifat Tuhan dan sebati diri dia untuk dia ta'arufkan ataupun dia bermuamalah dengan makhluk lain. Saya pertama balik tuan, saya sebut orang ni kita ada 4 bahagian hukum. Ini saya buka untuk dipecah-pecahkan lah. Kalau sahabat-sahabat dia tahu boleh pecah. Kita dapat bahagian hukum: ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. 4 bahagian hukum. Ibadat clear. Semayang bang kita clear. Munakahat cantik sampai tergedik-gedik dia kahwin, menikah pun dah. Jinayat memang kita nak. Satu yang kita tak beramal pun tuan-tuan. Satu yang kita kalau orang putih kita worst. Satu yang kita tak faham pun, muamalat. Apa dia muamalat tuan-tuan? Cara-cara pergaulan dengan makhluk tak ada. Nak bina rumah tangga, asas dia ialah bersifat-sifat baik. Suami sifat baik, isteri sifat baik, kenal Allah dan sebagainya. Kan? Baru jadi. Jadi tuan-tuan sekalian, maka saya patah balik, sebutkan sifat Allah ni untuk kita mengambil sifat-sifat dia. Kerana siapa yang bersifat dengan sifat Tuhan, maka jadilah dia wali Allah. Saya teringat kata-kata Syekhuna Syekh Abu Hasan Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bila orang tanya dia, ma makna usulu ilallah, apa makna sampai pada Allah? Orang tanya Syekh Abdul Hasan Syazuli, pembangun tariqat Syazuliyah, Syekhuna Al-Hasani, Abu Hasan Syazuli, orang Maghribi Morocco, tapi dimakabkan di Mesir, di Humaitharah. Dia meninggal ketika nak pi, kata balik daripada Mekah. Orang tanya dia, wahai Syekh, apa makna seseorang yang sampai pada Allah? Dia jawab apa? Sampai pada Allah itu hanya pada sifat. Tak boleh kata sampai pada Allah ni tuan-tuan, sampai macam mana kita sampai? Macam mana sampai? Saya sampai ke tuan-tuan boleh pegang. Saya sampai pada rumah tuan-tuan, saya boleh pegang rumah, pegang tuan rumah. Sampai kita sama-sama kita boleh sentuh. Sampai pada Allah tidak bermakna sentuh, kata ulama, kata Syekh Abu Hasan Syazuli. Kenapa? Kerana Allah makhluk, Allah bukan makhluk, kita makhluk, dia mukhalafah. Dia Tuhan yang tak sama makhluk tadi. Maknanya bila sampai pada Allah, Allah itu bukan makhluk, kita makhluk. Tak sama Allah kita, maknanya tak sampai. Sampai itu maknanya bukan sampai sentuh, bukan saya pegang. Sampai itu makna sampai pada Allah bermaksud engkau sampai memiliki akan sifatnya. Itu maksud sampai, usul ilallah. Maka wali-wali Allah ni sampai pada Allah kena sampai mereka pada sifat-sifat Tuhan ada kat mereka. Dan orang yang paling sampai pada Allah ialah Nabi SAW dengan sifat-sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim,
hingga Allah panggil kat Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, kerana dia telah sampai pada sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih Allah. Maka kasih Allah maksudnya al-uns billah, orang yang bercinta dengan Allah. Ini bahasa lah. Maksudnya, jom jadi kekasih Allah yang sebenar, yang hanya menyintai Allah saja, tak cinta yang lain. Ni nak kena belajar. Nak kena belajar. Maka hari Ahad baru ni saya sebut juga, saya simpul balik tahun baru ni, saya sebut balik hari Ahad baru ni kita sebut di kampung, di rumah saya, kita buka hikam. Kata Syekh Atlas Kandari rahimahullah, dia kata apa? Dia kata, benda yang menghalang kamu dengan Allah sampai kamu tak jadi kekasihnya ialah apabila engkau itu banyak al-aghyar, banyaknya ghair. Maka siapa yang hilang ghair, maka terbuka baginya asrar. Siapa yang hilang ghair al-aghyar, maka yuftahu lahu asrar. Siapa yang hilang al-aghyar, terbuka segala pintu rahsia asrar Allah. Apa ya maksud dia? Maksudnya ghair ni banyak sangat. Apa dia ghair? Apa dia ghair? Antaranya ghair ni tuan-tuan ada dalam muka surat 51 surah Ali Imran, muka surat belah kanan baris ke-5 pada bawah ayat 14. Ada. Ulang balik nak tuan-tuan, nak tengok apa dia aghyar ni. Tuan-tuan tahu apa dia al-aghyar ghair? Tuan-tuan tengok surah Ali Imran. Apa surah Ali Imran? Muka surat apa? Muka surat 51 sebelah kanan, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-6 baris pada bawah jumpa ayat 14. Itu aghyar. Contoh aghyar. Lagi, apa aghyar lagi? Surah At-Taubah ayat 24 sebelah kanan, sebelah kiri, baris 6, 7 daripada bawah, jumpa tengah-tengah ni, jumpa lagi al-aghyar ghair ni selain Allah. Saya kemak dua benda ni saja. Ulang balik. Aghyar pertama Allah sebut pada surah Ali Imran, ni sebahagian al-aghyar. Ghair selain Allah yang banyak sangat menyebabkan kita ni lupa Allah. Al-aghyar pertama apa dia? Dalam surah Ali Imran, ayat muka surat 51 ayat 14, Allah kata, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Tuan tahu dia telah hiasi hidup kamu dengan syahwat, dengan isterimu, dengan anak-anakmu, kenderaanmu, harta bendamu, emas perak. Habis bam tu. Maka ini aghyar. Ini ghair yang menyebabkan kita ni hilang asrar Allah, sampai tak nampak sir Allah sebagai Tuhan, tak kenal Allah. Ni pasal yang ni lah. Duk kalut sangat dengan ni, dengan 5, 6, 7, 8 benda ni. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, saya ambil sikit sebagai pembukaan je. Ambil sikit pada ayat 24 surah Taubah. Allah kata, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum. Katakan Muhammad, jika ayahmu, anakmu, isterimu, kawanmu, adik-beradikmu, keluargamu penghalang dengan Allah, tunggu mati. Tahu aku nak ajak guna, kata Allah Ta'ala, kalau bahasa gitulah. Tahu aku nak ajak guna. Kan? Maka ini kata ulama tauhid, inilah penghalang-penghalang ataupun al-aghyar sampai kita tak jumpa asrar. Apa dia aghyar? Ulang balik. Aghyar maknanya ghair, jamak ghair. Ghairullah, selain Allah. Mana al-aghyar tu makna selain Allah tu banyak sangat. Maka kata Syekh Atlas Kandari, siapa cuba hilangkan al-aghyar, hilangkan selain Allah, maka pasti dia bertemu dengan sir asrar Allah Ta'ala. Dia kenal Allah. Ni nak belajar, nak hilang bang lah ni tuan-tuan. Nak hilang bang lah ghair ni. Sebab tu saya ulang balik tuan-tuan, di hujung-hujung usia ni tak usah kalut dengan anak-anak sangat dah. Maksud kita jangan fikir pasal mereka sangat dah.
Maknanya depa ada rumah tangga, BP ke depa lah, atau sudah masuk campur hai depa. Kita nasihat sudah. Duk lelok lah nah, jangan berkelahi. Dak ni mak ni ai suami saya ni. Hamba duk lelok lah. Mak ayah jangan campur urusan anak-anak. Ni campur pula. Dak, nasihat sudah. Hidup hampa. Kami ada kerja. Apa dia kerja ayah? Ayah duk cari Tuhan, nak mati dah. Mak nak cari Tuhan, mak nak mati dah. Tak kamu kalduk dengan hampa dah. Hampa buatlah pandai-pandai hampa sendirilah. Ni mak ayah standing macam tu, mauqif macam tu. Ni dak campur. Pi masuk campur hai anak-anak ni. Pening kepala tak? Pening kepala tuan-tuan. Anak nak kerja apa, nak makan apa, nak menikah dengan siapa? Kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Pi campur apa? Kalau betul mentakdiskan Allah, serah urusan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kata subhanallah jadi. Sebab Allah Ta'ala pengatur alam segalanya. Tauhid kan. Tuan-tuan saya ulang balik, tauhid kalau main teori senang. Kata ulama tauhid, tauhid bukan teori, tauhid tu praktikal. Bila kata Allah tu wujud, praktikkan bagi dia wujud. Bila Allah tu sami', buat bagi Allah tu mendengar. Bila Allah melihat, kita buat bagi Allah melihat dengan segala penglihatannya, buat bagi. Sebab Allah tu sempurna, kita tak sempurna. Jadi saya patah balik tuan-tuan, patah balik. Bila kata Allah ni Maha suci dia, maka tergambarlah kita bahawa Allah bukan kotor, tapi cuba dikotorkan oleh manusia. Cuba ditarifkan, cuba ditafsirkan Allah ni begini dengan pikiran masing-masing. Katakan pada manusia diri sendiri, Allah itu mukhalafah. Baik. Ini baca kitab kat depan saya hari ke-8 dah. Kita tak main. Cara nak baca 2 kitab. Tapi tauhid ni kita saya memang takut tak faham. Baik. Saya baca sikit kat depan, saya baca sikit tuan-tuan kitab kita. Yang terakhir, yang kedua tuan-tuan, yang kedua, kunci nak faham tauhid yang kedua ialah sifat kehambaan. Kunci sifat ketuhanan ialah mukhalafah. Kunci sifat kehambaan, nak kenal Allah, hamba nak kenal Allah dan berjinak-jinak dengan Allah. Ni dia hurai panjang tuan-tuan. Bab ni kena hurai panjang. Tapi saya tak dapat hurai panjang, masa pendek. Ni kesimpulan tauhid. Saya ulang balik, tauhid tu jika teori Allah bagian senang. Tapi susahnya bila nak menerima Allah tu buat apa. Atas nama qada dan qadarnya, yang ni manusia fil. Tauhid teori pakat tahu belakang Allah begitu-begitu tu, semua pakat lulus. Bila Allah uji lingkup habis. Bila Allah uji pakat kata Allah macam-macam, pakai fikir Allah macam-macam, maka kamu dah tak bertauhid pada Allah. Tauhid pada ilmu, tak tauhid pada amal. Sedangkan tauhid itu amalan. Baik. Maka kunci, saya ulang balik, kunci tauhid yang pertama ialah tauhid ketuhanan Allah, kuncinya ialah mukhalafah. Dan tauhid kehambaan, kunci yang mana? Kunci tauhid kehambaan pada Allah ialah pada sifat iradah. Maka nak faham kita ni hamba pada Allah yang Maha Agung, kita kena faham apa itu iradah. Yakni apa dia? Yakni hamba kena faham Allah itu iradah, dan makhluk ini tiada langsung padanya iradah. Faham tak? Faham tak tuan-tuan? Allah itu berkehendak, maka makhluk ini tidak boleh berkehendak, dan tidak berkehendak kena berkehendak itu Allah. Ini hamba. Kalau gitu tak boleh buat apa kan? Tak boleh berkehendak sesuatu melainkan kehendak Allah. Betul. Jadi apa kunci dia? Kunci hamba ni, kita tidak boleh berkehendak sesuatu melainkan kehendak tu kehendak Allah atas kita. Cantik. Betul. Kalau kita berkehendak selain kehendak Allah, tak betul. Tak betul jadi hambanya. Tak betul jadi hambanya. Kalaulah kita berkehendak yang lain berkehendak Allah, tak betul. Kerana apa? Kerana Allah tu berkehendak, kita juga berkehendak. Siapa Tuhan ni? Siapa Tuhan?
Allah Tuhan. Kalau Allah Tuhan bagi dia berkehendak, kita apa? Kita tak berkehendak. Maka kata ulama, bila kita tak berkehendak, apa yang ada pada hamba? Apa yang ada pada hamba? Allah itu iradah, kita tak boleh iradah. Kalau kita iradah sama Tuhan, maka kita tak boleh itu beriradah. Yang ada pada kita ialah hajatun, hajat. Iradah Allah, kita hajat. Maka bila hajat, nahnu fuqara'u ilaih, kita semua fakir pada dia. Fakir itu berhajat, sedangkan Allah itu berkehendak. Bila Allah berkehendak, kita berhajat, maka hajat wajib mengikut kehendak. Tak boleh berkehendak. Mana? Oh, ni berkehendaknya macam nak kaya, nak miskin, nak pandai. Nanti tu. Allah berkehendak tak kita kaya? Tak. Allah berkehendak tak kita hina? Tak. Allah tak hendak kita itu. Allah berkehendak kita tu mulia. Allah berkehendak kita mengaji. Yang ada kehendak lain, tenggelamkan, kata Syekh Abdul Hasan Syazuli rahimahullah, tenggelamkan kehendakmu di bawah kehendak Allah. Benarlah engkau hamba kepada Tuhan yang bernama Allah itu. Baik tuan-tuan muslimin. Baik, maka kunci pertama kita bincang ialah awwaluddin ma'rifatullah. Pertama sekali kata ulama, awal-awal agama itu kenal engkau akan Allah Ta'ala. Maksud tasbih kita tuan-tuan, subhanallah, maksud tasbih ni adalah kita sucikan Allah daripada apa yang dicuba dipahamkan, cuba digambarkan, cuba dianggapkan oleh manusia tentang Allah Ta'ala. Maka Allah itu tak pernah sama dengan apa yang kita cuba fikirkan. Itu maksud dia. Maka semula kunci tauhid Allah itu dua: ketuhanan Allah pada mukhalafah, kehambaan makhluk pada Tuhannya Allah Ta'ala itu ialah pada kunci iradah. Maka kita jangan berkehendak kecuali berhajat saja. Maka mailah sifat iftiqar. Allah tu istighna, kita iftiqar. Apa dia iftiqar? Fakir, berhajat pada Allah yang ghani, Allah yang maha kaya. Maka kita pun tak boleh berkehendak, kerana kita ada fakir. Fakir itu berhajat selalu. Faham tuan-tuan? Nah, itu awal pertama pada ma'rifatullah. Baik, saya masuk sikit tentang kitab kita tuan-tuan. Ni balik pada baca surah balik lah tuan-tuan. Tadi pi Shah Alam. Nah, ni balik pada baca surah balik insya-Allah pada kitab kita, yakni Penawar Bagi Hati, muka surat 28. Qala ma'alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi bikum amin. Kita bincang dulu tuan-tuan, apa dia? Kalam ini, bercakap ini, jika ada faedah maka beruntung kau. Baik, cakap ni bila berfaedah, untung. Seumpama engkau itu ada emas. Kata ulama dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali, juga pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, Abul Samarqandi, dalam bab cakap ni, apa ulama kata apa? Antara benda yang merugikan engkau, emas yang merugikan engkau itu adalah masa. Sebab itu masa dipanggil masa itu emas. Kerana masa yang ada ni, manusia guna bercakap merapu banyak. Masa yang ada, masa kosong tak zikir. Imam Ghazali kata apa tuan? Tapi kita nak buat ni payah juga tuan, payah juga pasal passion ni tak biasa. Imam Ghazali kata apa? Siapa nak ma'rifat Allah, saya dah peguh balik tadi. Siapa yang nak ma'rifat Allah Ta'ala lebih jauh, pagi-pagi dengan petang-petang kena tasbih. Subhanallah, subhanallah, bukratan wa asila, pagi petang-petang. Maka pagi-pagi ni, lu tunggu matahari naik ni, Imam Ghazali kata tasbih subhanallah, nanti Allah kirimkan, Allah minnahkan bagi engkau kenal dia dengan subhanallah, 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 subhanallah. Berapa banyak? Sebanyaknya.
Imam Ghazali dia buat apa? Dia suruh kita buat ni dalam kitab Hidayatus Salikin, Minhajul Abidin. Dia suruh buat gitu. Untuk belajar kenal Allah Ta'ala. Kalau tidak, cakap kita ni jadi cakap yang rugi. Sebab masa emas itu dah jadi tanah kowe, jadi tanah kering. Kerana apa? Kerana dibincangkan cakap yang baik umpama emas, cakap yang tak elok umpama tanah kerah. Dulu kita bincang dulu kan. Pasal apa diumpamakan tanah kerah dengan emas? Berharga dengan tidak berharga. Nilai dia. Pasal apa diumpamakan emas masa tu? Kerana emas itu bernilai. Jadi apa yang bernilai tuan? Masa kita ni kena jadi bernilai. Allah bagi model besar, kata ulama. Allah bagi model cukup besar kita. Apa dia? Umur ini model besar, tuan. Maghazali kata model menega dengan Allah. Kan? Umur ni model menega. Tutup kedai kira lah duit. Balik modal kan untung. Orang bukan menega kan, orang bisnes ni, bila habis tutup kedai kira untung ke rugi kan. Kita tutup malam sama juga, kira untung ke rugi. Muhasabah hisab lah, counting, kira kan berapa untung, berapa rugi, berapa modal, berapa. Maka sehari-hari kita untung tak? Kan balik modal. Menega apa balik modal tuan? Tuan-tuan mau tak menega hari balik modal? Hari-hari balik modal, untung tak tak? Menega apa aku tu? Maka hidup apa tuan-tuan jika sekiranya balik modal ya? Apa? Umur tak jaga. Habis umur dengan benda-benda sia-sia. Maka Imam Ghazali cadang, bagi pendapat, suruh buat apa dia? Siapa nak ma'rifat Allah, seperti mana kata Syekhuna Syekh Ibnu Atha'il As-Sakandari rahimahullah, pengarang kitab Hikam, dia kata siapa tinggal wirid zikir tiada baginya ma'rifat wal asrar. Siapa tinggal zikir tak ada kat dia kenal Allah, dan rahsia kenal Allah pun tak kenal, tak jumpa dia. Bagi orang yang suka tinggal zikir. Tengok kita ni suka zikir tak? Suka tak tuan? Saya tanya saya lah, bukan tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, kita suka zikir tak? Nak jawab tak berani. Pasal apa? Nak kata suka, macam tak suka pun. Nak tak suka, kena suka. Macam mana kata? Suka tak tuan? Suka tak? Suka tapi tak buat suka. Suka pada kata tapi tak suka pada rasa. Ni kita. Maka ulama kata apa? Tanda Allah ingat engkau bila dia bagi engkau ingat dia. Fadhkuruni adhkurukum. Zikirlah padaku, nanti ku zikirkan engkau. Allah. Maknanya apa dah? Kata ulama, siapa ingat Allah, sebelum dia ingat Allah, Allah ingat dia dulu. Maka Allah pun buat bagi kita ingat dia. Kita pun cuba pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tanda Allah dulu ingat kita. Bukan kita ingat dia, kita ni lupa dia, tapi dia ingat kita. Bila dia ingat kita, dia buat bagi kita ingat dia. Subhanallah. Nampak? Allah sayang kita tak tuan? Allah sayang kita. Kita ya tak erti Allah sayang kita nak. Dia buat kita mengaji pagi-pagi. Dia buat kita pagi-pagi cari masjid, cari sebab sujud, cari sejadah, cari saf depan. Makin awal pagi-pagi pun apa ni tahajud, cari Allah Taala dah, cari Quran, cari tasbih, semua cari Allah Taala mereka. Bila Allah ingat kita, dia sayang kita sangat, dia buat bagi kita ingat dia, dia buat kita sayang dia. Subhanallah. Maka tuan, apa kita nak baca hari ini? Jangan buang masa. Itu kata ulama, masa itu gunakan dia. Sebenarnya tuan, masa kita habis banyak kat mana? Habis kau bercakap.
Tangan tak apa-apa, mulut. Ya, mulut. Ketahuilah tuan bahawa sesungguhnya anggota yang paling banyak bergerak dan beramal mulut. Maka jagalah mulut. Sebab itu bahaya lisan ni, ketahuilah bahaya lisan ni banyak sangat. Bila mana lisan kamu tidak berzikir, ketahuilah engkau jauh daripada Allah, bukannya makin dekat. Jadi Imam Ghazali kata apa? Ambillah jalan, tunggu subuh, tunggu habis subuh, tunggu masuk duha, tunggu masuk lohong, tunggu masuk asar, tunggu masuk maghrib, tunggu masuk isya, tunggu dengan zikir. Pagi-pagi bukratan wa asila, kita berkata ke Allah kan, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa subhanallahi bukratan wa asila. Makna apa? Aku nak sucikan kau ya Allah pagi-pagi kan, petang-petang. Mulut kata gitu, lidah kata gitu, pemohong besar kita ni. Mulut kata subhanallahi bukratan wa asila. Aku nak suci engkau ya Allah pagi-pagi dengan petang-petang. Kata saja, buat tak pun. Siapa tu? Kita lah tuan-tuan. Cakap tak serupa, cakap tak serupa. Hampa menyampuk pandai. Kita nak buat menyampuk, nombor satu kita nak. Orang tanya jawab dah kan. Cakap tak suruh bikin, cakap lain buat lain. Cakap nak zikir, tak zikir. Allah. Cakap nak mengaji, tak mengaji. Cakap nak kenai, tak belajar kenai. Ni kita, hamba yang lemah. Maka jom hajat pada Allah, tuan-tuan. Jangan berhajat yang lain. Pertama sekali, kata ulama, kata Syekh suka saya tuan, hafizahullah, dia kata hajatmu yang pertama, kata ke Allah, ya Allah, aku berhajat untuk kenal kamu ya Allah. Yang ni yang paling dahsyat, yang ni yang paling utama. Sebab engkau nak jadi orang beragama. Ma'rifatullah awluddin, ma'rifatullah. Hajatku yang pertama, aku nak kenal kamu ya Allah. Maka berikan ruang, tunjukkan jalan, berikan kefahaman agar lama-lama aku kenal kamu ya Allah ya Tuhanku. Kenal Allah bukan pada akal, kenal Allah bukan pada kata, kenal Allah sebenar pada rasa. Jom timbul rasa. Maka timbul rasa ke mana? Ilmu ada dua. Satu ilmu pengetahuan, satu ilmu amalan. Kalau ilmu sekadar amal pengetahuan, ramai yang tahu. Tapi ilmu pada amalan tak ramai. Sebab tu tak ramai yang rasa sebab dia tak beramal pada mencari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, maka hari ni nak baca apa sikit? Baca sikit tuan, kita baca sikit. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu. Ini dah cerita dulu, dah habis dah cerita tentang cakap yang manfaat. Sekarang dia kata apa? Setengah daripada kata yang tak ada manfaat, cakap sembang yang tak ada guna. Apa dia? Kata ulama, kata Syekh Abdul Qadir Mendili ini, kata dia, maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu ialah menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan adat manusia. Cakap tak ada faedah ni tuan-tuan, duk sembang pasal benda makan. Allahu akbar. Ini nak buat gulai apa? Tembang bab tu make 2 jam. Dah sikit sudahlah sembang juga nak buat gulai apa nak? Buat gulai nyok-nyok ke apa ke? Sembang juga dengan lelaki, dengan suami, dengan isteri, dengan anak, sembang juga. Ni sampai berjam-jam. Dia kisah pasal makan. Tuan-tuan, buang masa tak? Buang masa, umur buang. Dia cerita pasal makan. Saya patah balik tuan-tuan. Saya ni kadang-kadang lemah perut ni, lemah perut di mana? Nak left pun tak kena ke WhatsApp ni. WhatsApps. Kan? Kita panggil WhatsApp dalam grup ni. Tak ada kerja lain tuan, hantar bahasa makan. Mik gambar makan chicken chop tanu, abang kami makan chicken chop tau ni. Kau ni kawan ni tiap-tiap malam ajak pasal saya makan. Bila hantar habis satu nasihat, pakat setengah habis. Bila hantar ambil Al-Quran, pakat setengah habis. Left pun ada, tu dia. Bila hantar mana makan, riuh rendah tak alik.
Riuh rendah komen, makan lagu ni yang ni dalam WhatsApp ni. Kita lemah perut nak kata kawan, tak kenal juga kawan. Nak kata dia beradik, tak kenal juga dia beradik. Kan? Dia beradik ni ada, kita ada tuan-tuan. Kita ada WhatsApp group ni, WhatsApp group apa? Ada family pun ada. Kan? Nu saya belah taman saya nu, lorong kan, kami tu lorong 4, ada grup sendiri. Lorong pun panjang tuan, lorong pun dah kat 20 30 orang dah. 30 rumah dah. 20 rumah, satu rumah ada berapa? 5 orang, semua masuk. Dia semua masuk 2 kali 5 2 kali 5 2 kali 5 sungguh tuan. 2 kali 5 sungguh. 2 kali 5 orang. Berapa orang? 20 rumah kali 5 orang apa? 100 orang satu grup. Dia bincang apa tuan? Makan. Kono hantar gulai, bukan mak gulai. Nah, gulai apa? Kari. Dia nu kata kari nu sedap. Anu tak cerita pasal si kandak lagi. Si kandak nu sedap ni, kandak ni sedap. Anu kesana lah. Bu gambar sedia. Kita tak lalai diri. Handset begitu ya tuan. Jam handset ni. Pasal apa? Nu gambar. Gambar tu kena nak apa? Duk nak keluar gambar tu senang dia punya gegar makan tu tuan. Jenuh kita itu. Nak delete tak kena, nak left tak kena, mau tak kena belakang. Pakai hang gitu lah. Lama-lama angkat empuk bang. Angkat empuk siapa rugi? Kita rugi kena beli handset lain. Tuan-tuan, maka kata ulama, hidup kamu masa kamu tu rugi jika sekiranya tak ada manfaat kau buat, dan benda paling tak ada manfaat bila hanya engkau bercakap benda yang melibatkan cerita pasal perjalanan pi sana sini dia cerita pasal pi jalan makan angin. Ataupun yang kedua kata ulama, duk sembang pasal makan minum saja. Sebaiknya gantilah juga dengan zikrullah itu. Dah kita imbang lagu ni senang, payah nak buat juga mana. Payah imbang. Baiknya kita imbang pada. Imbang antara zikir dengan manusia, hak Allah dengan hak manusia. Baik, hak manusia ni sagilah kita ni pagi-pagi lepas sembahyang subuh ni zikir dulu. Zikir asar. Itu kalau dengan anak isteri tinggal asar. Sagi duha ni masuk zikir balik. Kan zikir balik sampai duha contohnya, pada duha duduklah anak isteri sampai lohong. Bagi-bagi juga masa tu. Kita tak bolehlah buat, tuan-tuan, tak boleh buat macam wali-wali, tak boleh buat. Kita bukan tahap tu, tapi belajar ke tahap tu. Belajar mana? Belajar tahap wali apa dia? Tahap wali apa dia? Tahap wali ni belajar nak zikir bagi banyak-banyak. Tuan-tuan, Allah sekalian, saya kata kat saya di sini, saya tanya tuan-tuan dan saya juga, sampai tak zikir Allah Ta'ala kita ni, zikir Allah ni paling ringkas tu. Allahu Allah. Kan? Sampai tak zikir Allah kita ni 1,000 satu hari? Soalan saya pada diri saya dan tuan-tuan sama-sama. Sampai tak zikir kita Allahu Allah la ilaha illallah, sampai tak 1,000? Sampai tak? Tak sampai buang masa hidup. Kalau tak sampai rugi masa. Maknanya kita lebih ingat lain lebih banyak daripada Allah. Inilah kita hamba yang lemah, hamba yang lupa, hamba yang lalai, tetapi insan yang tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, tak kata saya insya-Allah pagi ni mudah-mudahan kita dapat sikit panduan daripada apa kita mengaji. Aqulu qul astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa fawzal mustaghfirin wa nitaibim. Minta maaf banyak selesai terkasar bahasa. Saya mau tiawai jugalah mana patutnya. Ni pun terlajak sikit sebab saya tuan-tuan sekalian ada kuliah lagi kan. Insya-Allah mudah-mudahan. Jadi apa kita akan bincang lagi insya-Allah dalam kuliah-kuliah kita yang lain. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk daripada Allah, dapat hidayah Allah, dapat kefahaman yang benar atas ilmu mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lupa buat tabung ni tuan-tuan, lupa buat tabung. Kalau ada tuan-tuan nak bagi apa, mungkin boleh bentang sejadah bagus tu. Tunggu sini. Boleh ikut insya-Allah. Pasal depa kata juga setiap pagi depa nak bagi. Saya lupa bawa tabung tuan-tuan.
Baik, jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Kalau tak ada PKP apa ke, kalau tak ada PKPB ke apa ke, minggu depan jumpa lagi insya-Allah. Kalau tidak, kalalah depa umum kata PKPP D, pakai PD kita. No. Pakai PKPD kita, pakai D lah kita. Duduk di rumah, pakai duduk di rumah kita. Kalau tak ada apa-apa, minggu depan jumpa lagi insya-Allah. Kalau ada PKP dan sebagainya, kita tengoklah apa yang patut. SOP tetap kita akan ikut, mudah-mudahan kan, dan banyak doa dengan Allah, mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan. Dan kita teruskanlah ya, SOP yang ada ni tuan-tuan, kita terus ke SOP supaya jangan sampai kluster masjid ni timbul. Saya tak mau. Tak mau gitu. Biarlah kluster lain ni timbul tak apa, tapi jangan timbul kluster masjid, sebab isu fitnah ke Islam. Jangan duk komplain Bapa Sulah lah. Pasal kluster macam-macam kluster ni, kluster saya pergi Melaka baru ni tuan, Melaka. Ada program Melaka 4 hari tuan. Habis program 4 hari baca kitab daurah di Duruan Tunggal Melaka ni 4 hari. Malam tu ada kuliah di satu masjid di sana. Habis program tu malam dia bawa kita makan ikan bakar di kawasan Umbai Melaka. Kawasan ikan bakar tu kan. Saya pergi sana tuan, masya-Allah, macam tak ada Covid tu. Macam tak ada Covid apa. Face mask tak ada, penjarakan tak ada, kedai makan. Allahu akbar. Macam mana tak ada penjara. Biarlah kluster di luar, tapi jangan timbulkan kluster di masjid. Sebab itu kita sentiasa juga ikut atuhlah pada peraturan yang ada. Mudah-mudahan kita dapat menjaga Islam dan menjaga umat kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawli fattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna ba'di tafriqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.